Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini saya Cikgu Abdul Malik Muhammad Shah dari SMK Seri Tanjung akan berkongsi bagaimana cara untuk memastikan pelajar tidak akan gagal bahasa Melayu. Tidak akan gagal bahasa Melayu. Okey pelajar, insya-Allah 22 hari bulan Februari 2021 boleh gunakan kaedah ini. Kita bukan tiru dalam dewan, tiru kaedah yang cikgu beri untuk kita berjaya. Sebab untuk lulus bahasa Melayu, syarat besarnya memang dekat bahagian karangan. Kertas 1 sah 22 hari bulan Februari tu pagi-pagi biasanya kertas 1. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A difokuskan oleh Cikgu Latif, guru cemerlang bahasa Melayu, dan cikgu akan fokus bahagian B. Okey pelajar, ini contoh mereka yang telah buat kaedah yang diberi dan berjaya. Gagal kebanyakannya masa percubaan, tapi masa peperiksaan sebenar bukan sahaja lulus, ada yang boleh dapat kepujian bahasa Melayu. Memang tidak ada yang mustahil. Boleh, cikgu yakin sangat pelajar memang boleh buat. Okey, tetapi adalah beberapa syarat yang kena ikut. Bila kita berjaya meniru kaedah tersebut dari gagal, lulus, kepujian, maka akan bertambahlah. Yang penting caranya kena betul. Okey, tapi syaratnya pelajar kena ikut. Yang pertama, syaratnya mudah saja pelajar. Mesti datang tarikh tu. 22 Februari 2021 mesti datang. Tak datang memang tak boleh lepas. Kemudian setelah menduduki ujian lisan bahasa Melayu. Ini tak ada masalah. Cikgu yakin guru-guru sekolah masing-masing telah membantu anak-anak muridnya untuk mendapat markah lisan yang baik. Kemudian hendak mahu menulis. Kalau nak tulis separuh jalan memang payah. Tulislah memang nak menulis. Kemudian buat semua bahagian. Bukan buat bahagian A, B tak buat atau sebaliknya. Lain sekali, kena ikutlah syarat ataupun modul yang bakal cikgu berikan, kongsikan dengan pelajar-pelajar. Okey, bersedia? Boleh. Kita teruskan kepada matlamat kita. Senang saja pelajar cara nanti pada 22 Februari itu, pelajar dapat soalan BM1. Bahagian A dan bahagian B. Soalan yang cikgu fokuskan bahagian B biasanya ada 5 soalan. Soalan 1, 2, 3, 4 dan 5. 1 tentang anda, 2 tentang keluarga, 3 tentang negara, 4 antarabangsa dan 5 kadang-kadang karangan berkaitan dengan cerita. Fokus kita ialah soalan 1, soalan 2 dan soalan nombor 3 sahaja. Kalau boleh mata jangan melilau ke soalan lain. Takut terpengaruh. Kemudian pelajar, nanti pelajar akan dapat tajuk. Dapat tajuk. Tajuk ni 2 je. Sama ada tajuk tu positif, baik ataupun tajuk tu negatif. Contoh cikgu senaraikan tajuk kemalangan, pencemaran, gejala, krisis, penyakit. Ini semua tajuk-tajuk yang negatif, yang tak baik. Maka jawapan pelajar ialah mengatasi, menangani, menyelesaikan masalah. Dapat tajuk yang berkaitan dengan isu negatif. Kalau dapat tajuk yang positif pula, keselamatan, keindahan, kesihatan, perpaduan, tentu jawapan pelajar melaksana, memupuk dan sebagainya. Mudah kan? Sekarang pelajar tak payah nak tanya cikgu tajuk apa yang keluar dalam periksa. Tak payah tanya tajuk pun. Yang penting kita ada skrip jawapan. Tajuk tinggal masukkan saja. Kena ikut cara lah. Okey. Kemudian pelajar yang seterusnya kita fokus kepada matlamat hari ini. Pilihan soalan. Bila dah sebut tajuk negatif positif, kena pastikan tidak salah pilih soalan. Kerana pelajar ikut pengalaman cikgu mengajar bahasa Melayu lebih 26 tahun, soalan yang disenaraikan ini memang ada. Cuba mata kita tengok yang warna merah. Cara, usaha, langkah, cadangan, peranan, saranan, tanggungjawab, pelbagai pihak. Memang hampir tiap-tiap tahun ada.
Selain tadi kita fokus soalan 1, 2, 3, mata kita tengok yang warna merah tu. Ada tak cara, usaha, langkah dan sebagainya. Sebab takut kalau salah pilih nanti tak kena. Okey? Jadi dah jelas, kita terus masuk kepada sesi yang pertama, buat pendahuluan. Mudah saja pelajar, pendahuluan. Yang penting dekat sebelah pelajar tu ada kertas soalan. Ada kertas soalan mesti ada tajuk. Tajuk bukan dekat sini. Tajuk pada kertas soalan. Kita pandai gunakan kertas soalan, insya-Allah. Okey, cikgu dah bagi paparan. Ini contoh set pendahuluan. Nak pakai ni. Tinggal yang mula-mula nombor 1 tu ialah kita letak tajuknya. Tajuk pada kertas soalan berkenaan pada hari kejadian 22 Februari. Tajuk tu yang paling penting tu. Sebab itu kalau tengok yang lain kan ini itu tajuk tu. Okey. Dah habis letak tajuk tu, katalah tajuknya gejala keruntuhan moral yang berlaku pada hari ini contohnya lah. Masuk ke tajuk tu. Masuk ke panjang-panjang pun tak apa. Dah habis, kemudian dah lepas tajuk tu ialah S tu pelajar soalan tu. Mengapakah? Mengapakah, siapakah tu soalan aja. Nak pilih satu boleh, pilih semua pun tak apa. Dalam bahasa mudah, dah hafal set pendahuluan yang dibagi tu, siaplah pendahuluannya. Cuma kalau pelajar ada kekuatan fizikal nak tulis panjang, yang ini tu jangan tulis ini. Tulis tajuk. Ini baris kedua. Ini baris keempat. Ini baris keenam. Ini. Bila kita tulis tajuk, jadilah panjang. Kalau tulis ini, itu memanglah kontut. Okey, paling penting yang mula-mula sekali dengan yang terakhir. Kalau jumpa ini, letak tajuk yang lengkap. Nak lagi bagus, setiap ada ini tu tulis tajuknya. InsyaAllah panjanglah karangan itu. Nampak tak? Sekarang yang paling penting apa tu? Tajuknya. Tajuknya. Okey, ada soalan? Nampak tak persoalan yang timbul? Tak ada kan? Cuma cikgu kata tajuknya. Okay. Pelajar yang paling penting. Ini dia yang paling penting. Iaitu isi karangan. Buat pendahuluan, tak buat isi, memang tak boleh lepas. Ni yang cikgu sebut ni. Apa dia? Isabut. Ingat 1, buat 3. Cikgu bagi 1. Pelajar boleh buat 3 kali. Antaranya yang akan cikgu paparkan ialah tajuk. Tajuk lagi. Kemudian yang warna merah tu ialah K, keluarga. K, keluarga. Merah, keluarga. Kemudian yang warna biru, S, sekolah. Kemudian satu lagi yang warna hijau. Tak apa jelas hijau. Hijau ialah M, media dan sebagainya lah. Nanti pelajar tengok tu pada paparan yang cikgu bagi ni. Nanti nampak. Dah siap dah. Ini dia nak hafal 1, dapat buat berlambat-lambat, banyak kali boleh buat. Tinggal nak kena belajar, kenal pasti, nak masukkan tajuk. Nak ubah sedikit-sedikit supaya tak nampak sangat kita menyalin buta kan. Okey pelajar. Yang warna merah tu isi pertama. K tu keluarga. S tu sekolah. M tu ialah media. Kan senang tu. Jadi bila dapat yang warna hitam tu dah hafal. Warna merah tu isi pertama. Contoh keluarga. Yang merah lagi memberikan nasihat, didikan, perhatian. Kalau S tu sekolah. Sekolah. Yang warna biru tu sekolah mengadakan ceramah, kempen. M tu media. Menyebarkan aktiviti dan maklumat. Dan seterusnya. Siap letak lagi peribahasa pelajar. Senangnya lah. Tinggal kita nak asingkanlah ikut perenggan. Sebab tu hafal 1 dapat buat 3 kali. Cuma yang agak mencabar bahagian tempat kosong. Tempat kosong tu pelajar nak letak contoh-contoh berkaitan dengan tajuk. Kalau tak dapat, cikgu saya tak ada contoh, saya tak dapat letak contoh. Nanti ada perkataan seperti tu. Seperti tu tak payah tulis. Titik saja lepas melaksanakannya. Nampak tak?
Sama juga kesannya. Nilai cikgu saya tak tahu nilai itu apa. Awak semua tak tahu kan? Nilai lepas murni tu kesannya nilai murni dapat diterapkan. Jadi seperti tempat kosong tu tak payah letak. Tapi kalau pelajar boleh letak, tahu contoh, lagi mantap. Okey. Tinggal tulis sahajalah. Tak percaya pelajar cuba buat 3 kali. Dia akan jadi panjang pelajar. Jadilah karangan. Nak bagus lagi nanti kadang-kadang kita boleh letak penanda wacana. Contoh mula-mula dalam memperkatakan, betul? Tapi kita akan sebutlah sebagai isi karangan saya yang pertama dalam memperkatakan. Itu tajuk lah tu. Bila misal tajuk. Tengoklah tajuk hari kejadian. Okey. Jelas tak jelas? Jadi ada peribahasa pelajar. Peribahasa berkaitan dengan keluarga. Kalau hendak melentur bulu. Anak-anak ibarat kain putih, berapa lama menentukan coraknya. Berkaitan dengan sekolah. Kalau hendak melentur bulu dari bungnya. Biar ada dari bungnya. Kemudian peribahasa berkaitan dengan media. Maklumat kini di ujung jari. Semuanya dah susun lawa ikut warna. Tinggal nak buat sahaja. Okey. Siaplah tu. Tinggal nak buat aja. Kemudian yang terakhir ialah kesimpulan atau penutup. Sama pelajar. Serupa. Macam pendahuluan tadi tu. Cikgu dah bagi set tu. Tinggal nak letak tempat kosong tu. Mula-mula letak apa? Tak isu. Tajuk lagi. Nampak tak? Betapa pentingnya kertas soalan ada dekat sebelah kita. Bubuhkan tajuk tu. K, keluarga. S, sekolah. M, mungkin media boleh atau masyarakat. Biasa nak mudah kita cerita media lah sebab dia banyak luas kan. Kemudian yang warna merah tu dengan biru tadi kita pilih salah satu sebab itu isi memang ada 3. Tapi kalau penutup kan buat sekali saja. Jadi pelajar yang palang tu koma aja. Koma. Banyaklah jawapan pelajar. Siap. Nampak tempat kosong panjang yang tak ada apa-apa, bubuh tajuk. Maka selesailah masalah karangan bahagian B. Tinggal nak kena buat saja pelajar. Bila buat insya-Allah. Dia bukan cerita betul ke salah sekarang ni. Cerita pelajar hendak ke tak hendak buat. Bila hendak buat memang lepas. Sekarang ni pelajar tak payah meramal tajuk. Cikgu dah bagi skrip jawapan. Nampak tak? Skrip jawapan. Bukan soalan. Skrip jawapan. Tinggal nak tulis sahaja. Sebab itu yang paling penting ni kena tulis. Tapi cikgu, ada kawan saya kan, dia buat macam gitu tapi gagal. Tapi kena tahulah kenapa dia gagal. Cuba tanya pula soalan yang kedua. Kenapa ada kawan saya cikgu dia tiru macam gitu, dia bukan lulus, dia dapat kepujian bahasa Melayu. Sebab apa gagal? Sebab apa dia buat tapi gagal? Yang pertama memang tulis tapi salah pilih soalan. Dah cakap jangan pilih soalan 4. Tapi kan ada cara cikgu. Pilih soalan 4 memang tak kenalah. Dah jauh sangat. Yang kedua, kenapa gagal? Dia tak masuk ke tajuk. Ini itu tersebut. Bila tak masuk ke tajuk, maknanya dia tak menjawab tajuk. Kemudian yang seterusnya, dia buat bahagian tertentu saja, buat bahagian A je. B tak sempat cikgu. Nampak? Atau bahagian B saja, A tak buat langsung. Jadi buat bahagian-bahagian tertentu menyebabkan gagal juga. Kemudian bahagian B buat tapi tak siap cikgu. Saya sebut pendahuluan saja, memang tak boleh lepas. Okey. Dan akhirnya bila kita tak nak buat ikut modul yang cikgu bagi, pastikan pelajar tidak ada masalah bahasa. Bila banyak sangat kesalahan bahasa, itu pun antara sumber boleh gagal. Boleh pelajar. Jelas tak jelas? Jadi lepas ni ambil soalan-soalan sebenar, cuba buat ikut langkah demi langkah yang cikgu bagi. Cikgu dah bagi skrip jawapan. Bukan bagi soalan, bagi skrip jawapan. Tinggal nak pandai letak tajuk, nak pandai ubah suai,
akhirnya jadilah hak milik sendiri. Cikgu halalkan semuanya. Kalau pelajar boleh guna, kalau boleh berjaya, insya-Allah jadi manusia. Kita jumpa lagi dalam slot-slot yang lain. Cikgu nak pelajar buktikan dengan melihat soalan-soalan peperiksaan yang dikeluarkan. Kita jumpa pelajar untuk sesi kedua. Jadi tadi kita dah tahu dah kaedah nak buat pendahuluan, nak kembangkan isi, nak huraikan isi. Sekarang kita nak tengok, nak mempraktikkannya tu yang paling penting. Cikgu paparkan semula. Ini contoh soalan karangan bahagian B. Seperti tadi yang telah diberitahu, 5 soalan pilih 1. Mata kita kalau boleh tengok karangan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kemudian apa lagi tadi? Tengoklah yang warna merah tu, cara, langkah dan sebagainya. Memang ada pelajar. Tak payah pening-pening kepala. Okey. Mata 1, 2, 3. Okey, satu isu yang timbul, kadang-kadang pelajar pun tanya, cikgu, sebenarnya tajuk tu yang mana satu? Okey, kita besarkan sikit saiz soalan. Okey, soalan nombor 1. Ini nombor 1 pelajar soalannya. Semua warga sekolah terutama murid-murid bertanggungjawab menjaga kesihatan terutama ketika krisis cuaca tak menentu melanda negara. Sekarang krisisnya COVID-19 lah kan. Okey, jadi pelajar, bila kita faham yang bawah tu bincangkan tu bukan tajuk. Tajuknya ialah yang dekat atas tu. Tajuknya yang dekat atas. Maknanya, tapi nak lebih lengkap, yang lebih tepat, tajuknya ialah menjaga kesihatan terutama ketika krisis cuaca tidak menentu melanda negara. Itu yang lengkapnya. Tapi kalau pelajar dah tertulis yang daripada semua tu pun tidaklah ada masalah sangat. Cuma yang bincangkan jangan campurkan pula sekali dalam kita punya tajuk tu. Nanti jadi isu besar pula kan. Cuma kalau boleh pelajar menulis tajuknya ialah daripada menjaga tu sampailah negara. Tu tajuknya. Nampak tak kenapa pelajar kena pilih? Sebab ada perkataan bertanggungjawab. Memang salah pelajar itu jawapannya. Okey, contoh yang kedua. Kita ambil pula contoh kedua. Penggunaan teknologi maklumat. Dia ada 2 kan yang atas tu. Penggunaan teknologi maklumat membawa manfaat tetapi penyalahgunaannya boleh mendatangkan pelbagai mudarat. Jelaskan peranan keluarga. Tu panjang pelajar. Jelaskan peranan keluarga. Jadi maknanya tajuk tu yang atas tu, penggunaan teknologi maklumat sampai perkataan mudarat tu, bawah tu ialah kehendak soalan. Jadi kalau pelajar nak tulis bawah pun tak ada masalah. Yang penting jelaskan, janganlah tulis sekali. Peranan keluarga memastikan anak-anak mendapat manfaat dan dapat mengawal lah penyalahgunaan teknologi maklumat. Kan tajuknya. Okey. Kemudian yang seterusnya, soalan ketiga, kebudayaan tradisional kian dilupakan ekoran ledakkan kemajuan serta keutamaan kepada pembangunan ekonomi. Itu tajuknya. Bawah tu ialah kehendak soalan. Huraikan peranan pelbagai pihak dalam mempopularkan kembali kebudayaan tradisional agar dapat dihayati oleh rakyat negara ini. Okey. Tajuk atas. Bawah tu ada kehendak soalan. Jadilah pelajar dapat memanfaatkan tempat kosong yang berkenaan. Okey, jelas tak jelas? Jadi sekarang ni, isunya ialah bukan isu awak dapat buat tak buat. Nak buat ke tak nak buat je. Cikgu dah bagi pendahuluan. Kan? Dah bagi isi. Dah bagi penutup. Tinggal pelajar hendak tulis. Isabut. Ingat 1 kali. Ingat sekali. Buat 3 kali. Jadi yang paling penting sekarang ni ialah kita hendak ke tak hendak buat. Kan? Bukan soal betul ke salah. Sebab itu ada pelajar bila dia pandai tambah, ubah suai lagi, masukkan idea sendiri, menyebabkan jawapannya lebih bagus dan mantap. Maka jadilah penentu karangan ialah karangan bahagian B. Memang boleh buat. Cikgu yakin sangat pelajar memang boleh buat. Okey, selamat mencuba. Semoga petua ini dapat dimanfaatkan. Cikgu doakan semua pelajar
lulus bahasa Melayu, dan insya-Allah yang gagal boleh lulus, yang lulus boleh ke pujian lebih baik daripada itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.